tersemadi dalam jiwa kita, tersemai dalam diri kita. Apa dia tuan-tuan dan puan? Ialah satu kaedah untuk kita menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Paginya dengan Islam, tengah hari dengan Islam, petang dengan Islam, malam dengan Islam, masa remaja dengan Islam, masa muda dengan Islam, masa mati pun kita bersama dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, saudara yang saya muliakan sekalian, dan dalam season yang pertama dan season yang kedua ini, musim pertama, musim kedua ini banyak kepada dakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdakwah, dan tuan-tuan dan puan, kami berdakwah, berceramah. Teman-teman kru kami tuan-tuan berdakwah, menguruskan hal-hal teknikal supaya tuan-tuan dapat bersama orang Malaysia, di luar Malaysia, satu dunia dapat mengikuti program ini melalui sistem internet ini. Kita memerlukan technician dan kru yang dapat membantu kita. Itu pun dakwah tuan-tuan. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, setidak-tidaknya insya-Allah tekan button like and share, like and share, like and share, like and share. Sekali tekan, itulah dakwah. Sekali tekan, itulah agama Allah. Sekali tekan, itulah mempertabatkan agama Allah. Sekali tekan, itulah penglibatan kita, komitmen kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap agama yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang ketiga yang saya nak sebutkan insya-Allah besok pagi, tuan-tuan, besok pagi pukul 7 saya bersama dengan Umi Maudah daripada Baling, Kedah, tuan-tuan, seorang aktivis, ustazah yang mengajar, tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang banyak melibatkan dirinya dengan masyarakat, yang melibatkan dirinya dalam program-program pembinaan muslimin muslimat di kawasan Baling, di negeri Kedah dan sebagainya. Besok beliau bersama dengan saya pagi. Besok tuan-tuan, didik anak. Kita cerita mendidik anak-anak kita, tarbiyah anak-anak, mendidik anak-anak. Dan insya-Allah sebelah malamnya besok tuan-tuan, sebelah malam pukul 9.15. Macam malam ini kita ada bersama dengan Ustaz Aqib Abdullah. Ustaz Aqib Abdullah lulusan daripada Azhar University yang terlibat banyak dalam hal-hal mengenai Palestin, aman Palestin, dan pada masa yang sama karyanya imam tuan-tuan Masjid Wilayah Persekutuan antara masjid yang paling indah yang dibina di Malaysia ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan jangan lupa besok pagi dengan Ustazah Umi Maudah dan malamnya bersama dengan Ustaz Aqib Abdullah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan kita nak mulakan majlis ini Kita ada 2 orang malam ni tuan-tuan, 2 orang. Saya cuba mengemukakan soalan-soalan dan ulasan-ulasan kepada mereka. Yang pertama Al-Fadhil Dr. Izwan bin Muhammad Yusof daripada JAKIM, daripada Jabatan Kebajuan Islam Malaysia, yang berkhusus menjaga bahagian keluarga, bahagian masyarakat, bahagian memajukan umat dari segi institusi-institusi yang dibangunkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam tadi tuan-tuan kita bersama dengan Ustazah Yohanis Yusof, malam ini kita bersama dengan Ustaz Dr. Izwan Yusof. Dua-duanya daripada JAKIM, alhamdulillah. Dan kita dapati tuan-tuan bantuan daripada JAKIM, sumbangan daripada JAKIM untuk membantu kita dengan mengizinkan kita mendapatkan sumbangan pemikiran dan sumbangan tenaga daripada teman-teman, sumbangan utamanya daripada bahagian keluarga di JAKIM itu. Kita ucapkan terima kasih kepada mereka tuan-tuan dan puan. Yang kedua Cikgu Suzy tuan-tuan Cikgu Suzy ini cikgu dan cikgu terbilang, cikgu cemerlang, tuan-tuan mengajar chemistry tak salah saya tuan-tuan dan puan telah dipilih menjadi cikgu cemerlang. Dengan beberapa kali telah melintasi pagar untuk naik pangkat kerana kecemerlangannya, dan pada masa yang sama sekarang ni sedang menghabiskan program PhD-nya untuk mendapatkan ijazah PhD dan tidak berapa lama lagi akan bergelar Dr. Suzy tuan-tuan, Dr. Cikgu Suzy. Jadi insya-Allah tuan-tuan saya nak memulakan dengan perbincangan ini. Tajuk perbincangan malam ini tuan-tuan ialah personality Muslim ataupun syakhsiah Muslim. Siapa dia yang digelarkan sebagai manusia Muslim pada pandangan Allah, pada pandangan Nabi-Nya, pada pandangan Al-Quran, pada pandangan hadis, pada pandangan ulama-ulama dan sebagainya. Dan terpaksa hidup kita ni tuan-tuan dan puan, mau tak mau kita mesti menjuruskan hidup kita ni membina satu peribadi. Tak kisah apa latar belakang pun.
engineer ke, lawyer ke, peniaga ke, orang korporat ke, orang agama ke, orang masjid ke, orang surau ke, kita mestilah bertemu dengan Allah sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai muttaqin, sebagai muhsinin untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memulakan untuk mukadimahkannya, saya menjemput sahabat kita, teman kita yang telah memang pun bersama dengan kita buat ketika, tuan-tuan, Al-Fadhil Dr. Izzuan Dr. Muhammad Yusof daripada JAKIM untuk memulakan program ini dengan memberikan sedikit mukaddimah kepada tajuk tentang peribadi Muslim ataupun personality Muslim yang kita bincangkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Datuk. Alhamdulillah. Sejak COVID ni kita lama dah tak jumpa Ustaz. Ya, betul, dan Datuk. kita doakan sahabat-sahabat yang telah pergi bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan diterangkan kubur mereka, diselesaikan mereka berada di alam barzah, dan kepada mereka yang berada di ICU sekarang ni yang sedang menderita dengan COVID ini, kita harapkan insya-Allah Allah memudahkan mereka Ustaz. Untuk permulaannya Ustaz, tajuk kita ialah personality Muslim atau Muslim personality. Apa yang Ustaz nak memukadimahkan ada peringkat awal ini kalau tajuknya sedemikian rupa? Sila Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi, yang berbahagia Datuk Dr. Hasan Ali, rakan ahli panel, Cikgu Suzy, seterusnya sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk yang diberikan pada malam ni agak menarik Datuk ya. Sebab kita pergi kepada asas kita sebagai seorang individu Muslim. Kerana itu kalau kita biasa hadir khutbah Jumaat, Datuk cuma sekarang ni oleh kerana PKP, bilangan yang pergi sembahyang Jumaat pun agak terhad. Bilangannya agak terhad. Tetapi kalau kita biasa mendengar khutbah, khatib akan membacakan satu ayat. Kerana ia termasuk antara rukun khutbah, iaitu anjuran untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan sebagai seorang Muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 21 surah An-Naml, Datuk ya, ada kisah antara Ratu Balqis dengan Nabi Allah Sulaiman. Dan kisahnya agak menarik kerana bila sampai surat daripada Nabi Allah Sulaiman kepada Ratu Balqis, jadi Ratu Balqis buka surat itu dan dia lihat kepala surat itu dimulakan dengan basmalah. Dia mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maknanya surat ni daripada Nabi Sulaiman dan dimulakan kepala surat itu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan engkau sombong kepadaku, kata Nabi Allah Sulaiman kepada Ratu Balqis, dan datanglah kepadaku sebagai seorang Muslim yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat kepada ayat-ayat tadi Datuk ya, kita boleh faham bagaimana maksud Islam itu adalah sejahtera secara bahasanya. Tetapi bila kita mengatakan kita seorang Muslim, kita tunduk al-khudu' wal-inqiyad. Tunduk dan menyerah diri, ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi seorang Muslim ataupun perkataan Muslim itu. Kerana itulah dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan beberapa hadis yang sangat cantik untuk kita teladani. Antaranya kata Nabi, iaitulah min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sadaqah Rasul. Daripada kebagusan, keelokan, kebaikan seorang Muslim itu, ialah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Jadi di sini kita boleh rumuskan Datuk sebagai mukadimah awal. Maksud Muslim itu, bila kita bincang personality Muslim, dia merujuk kepada satu bentuk personality, gambaran, package individu
yang tunduk mereka itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya. Wallahu a'lam, Datuk. Masya Allah. Para penonton yang dihormati sekalian, pendek saja sebenarnya introduction yang diberikan oleh Fadil Dr. Izzuan, tapi sudah merangkumi tuan-tuan dan puan. Bila dibacakan ayat tadi tuan-tuan dan puan tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada para muslimin yang pergi ke sembahyang Jumaat dan menjadi rukun dalam khutbah tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dengan izin Allah, melainkan kamu dimatikan sebagai muslim, apa yang disebutkan Ustaz tadi. Jadi para penonton yang hormati sekalian, jangan mati sebagai manager saja, jangan mati sebagai CEO, jangan mati sebagai jenderal dalam tentera, jangan mati sebagai inspektor jenderal of police, jangan mati sebagai ketua pengarah hutan, jangan mati sebagai orang yang mentadbirkan berbagai a chain of organization, a chain of companies, termasuk dalam dan luar negara, begitu, tetapi matilah sebagai seorang muslim, tuan-tuan. Matilah sebagai seorang muslim. Ini yang kita nak bincang. Macam mana nak mati sebagai seorang muslim, apa dia? Dah pun dijelaskannya dalam yang pendek tadi, tapi semuanya all inclusive penerangan daripada doktor tadi tentang siapa dia yang memiliki personality muslim itu, insya-Allah. Para penonton yang mati sekalian, kita pergi kepada Cikgu Suji. Cikgu Suji dah ada ke Cikgu? Halo? Ya, ya Datuk. Halo? Halo Datuk. Oh, dah ada dah. Masya Allah. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Cikgu dengar tak? Cikgu dengar? Dengar Datuk, dengar. Okey. Ya. Dengar. Macam dengar tak dengar je. Alhamdulillah. Cikgu dah lama betul tak bersama Cikgu. Dah lama tak dapatkan ulasan-ulasan daripada cikgu. Dah lama tak dapat orang yang buat summary tiap-tiap kali sesi slot kita. Biasanya summary itu dibuat oleh Cikgu Suzy. Tapi kita sudah dahagakan kepilan-kepilan summary kepada tiap-tiap slot, tiap-tiap sesi yang kita adakan itu. Saya yakin cikgu yang mengajar, cikgu yang mendidik pada masa yang sama, menyiapkan PhD-nya, sudah tentulah menyiapkan tesis pengalaman Dr. Izzuan, pengalaman saya yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan untuk meneruskan pengajian hingga PhD. Bukannya mudah, tuan-tuan. Bukannya mudah, tuan-tuan. Saya ingat masa saya buat PhD, tuan-tuan, masa tu uban 2-3 helai. Tapi dalam masa 4 tahun buat PhD tu, bertabur uban. Akhirnya putih lebih banyak daripada hitam, tuan-tuan. Itulah bahagiannya nak mengatakan, tuan-tuan, macam mana panasnya kepala memikirkan macam mana caranya nak lulus ujian demi ujian, ujian demi ujian. Tetapi saudara-saudara, itu ujian untuk mendapatkan PhD dengan gelaran doktor dan sebagainya. Gelaran doktor ni bagus, tapi gelaran yang lebih bagus lagi, Hasan bukan sebagai doktor falsafah, tapi Hasan sebagai Muslim. Inilah yang kita nak bincangkan. Jadi cikgu, saya oleh kerana cikgu adalah merupakan pendidik cemerlang. Alhamdulillah kita ucapkan tahniah dan sepanjang masa kita mengucapkan dan mendoakan cikgu terus akan mendaki bukit-bukit kejayaan, bukit-bukit kecemerlangan itu, insya-Allah. Tapi apa yang saya nak sebutkan bila Dr. Izzuan menyebutkan tadi tentang definisi apa dia, siapa dia, manusia Muslim, peribadi yang memiliki peribadi Muslim, syahsiah Muslim itu. Dan kalau kita tengok dalam sistem pendidikan, cikgu mungkin dah baca, memang cikgu dah baca falsafah pendidikan negara nak melahirkan insan-insan, lebih kuranglah insan yang bertakwa, insan yang seimbang, insan yang faham kehidupan dunia, insan yang faham kehidupan akhirat. Akhirnya insan yang berguna untuk dirinya, berguna untuk keluarganya, berguna untuk masyarakatnya, akhirnya berguna untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang itulah inti falsafah pendidikan negara. Saya nak tanya, kalau itulah intinya, memang rasa saya targetnya nak membentuk peribadi Muslim. Jadi macam mana pengalaman cikgu di sekolah rendah, di sekolah menengah, bahkan kindergarten, sekolah rendah, sekolah menengah, kindergarten seawal-awalnya, adakah itu diterapkan? Adakah itu disimpulkan?
kepada anak-anak yang muda, anak-anak yang remaja, anak-anak yang baru nak naik ini tentang falsafah perjuangan untuk mempertabatkan Islam dalam pendidikan negara kita. Macam mana cikgu? Terima kasih Datuk. Okey. Assalamualaikum kepada Dr. Izzuan. Okey. Oh, dah lama Datuk kita dah tak berkuda begini. Okey, pada panjang. Rasa lama. Kepada soalan Datuk dan terima kasih kepada Dr. Izzuan, pribadi Muslim. Saya akui falsafah pendidikan negara, jeri, jasmani, emosi, semua tu dah holistik. Saya akui masa daripada sekolah rendah sehingga sekolah menengah, kita terlalu memfokuskan ke arah akademik semata. Okay? Dan kita belajar tentang pendidikan Islam di bangku sekolah rendah, asas-asas biasa, sekolah menengah kita belajar. Tetapi penerapan nilai tersebut yang menyentuh hati secara holistik, ukhrawi tu, tentang akhirat tu, untuk kaitkan dengan pembelajaran akademik itu masih mempunyai halangan, jarak. Yang saya dapati setelah saya menghabis belajar universiti, semasa universiti mula dekat dengan usrah. Kerana terutama pada zaman-zaman sekarang, Gen sekarang dia banyak dengan zaman teknologi Datuk. Kita pun takut zaman sekarang, macam-macam. TikToknya dan sebagainya. Tetapi kita tengok masalah ni lagi makin mencanak, tambah-tambah MCO lagi ni Datuk. So pembudayaan, penerapan kita nak mendidik tu, saya akui sebagai seorang guru, dia menghadapi cabaran yang sangat hebat. So di sini banyak kena main peranan, termasuk guru-guru. Tidak semestinya guru pendidikan Islam, iaitu ustaz sahaja. Dia perlu memainkan peranan semua pihak. Bagi saya, walaupun benda tu kecil, didikan contohnya, kita sebut kepada pelajar, benda baik, buat baik, semua tahu benda tu baik. Tetapi berapa ramai yang dapat mengamalkannya untuk menerapkan nilai tersebut. Kita cakap nampak dosa, dapat pahala. Kita suka menjatuhkan hukum biasanya. Tapi apa salahnya kita untuk budak zaman sekarang, kita tunjuk contoh. Kita tak sebut kita baik, saya tak sebut saya baik, tetapi kita mencari perkara-perkara baik, amalan-amalan baik, kita untuk membina aura kebaikan untuk dirasai dan diserapi ke dalam jiwa-jiwa pelajar kita. Betul tak Datuk? So dengan aura-aura baik ni, kita contoh. Benda yang simple, saya akui Datuk, kita kongsi ni sebab sekarang ni kita tengok bila orang-orang baik, bila orang-orang soleh yang baik tidak bersuara, maka nampaklah kejahatan-kejahatan lebih berleluasa. So apa salahnya setiap orang main peranan, tidak semestinya guru, ibu bapa, benda kecil contoh, kita selalu nampak benda besar, sedekah saja. Apa salahnya kita contoh kalau di sekolah, kita nampak selipar, mungkin kasut tak disusun, why not kita sebagai guru turunkan diri kita, susun selipar tersebut bersama pelajar. Dia lebih baik daripada menunjukkan tindakan berbanding daripada bercakap. Tunjuk melalui tauladan. So bila perkara kecil ni lama-lama dia akan habit, Datuk, habit. Kalau jadi habit, insya-Allah perlahan-lahan kita kena terap. Dia sekarang kena sentuh di hati, Datuk. Sentuhan hati tu dia perlu sampai ke dalam jiwa dan dia memerlukan kerjasama daripada semua pihak. So apa yang penting dekat sini saya rasa kita nak terapkan tidak boleh secara holistik, secara besar-besaran. Kecil-kecilan, sedikit demi sedikit untuk mereka rasai. Itulah saya rasa Datuk untuk didikkan. Sekarang ni kita kena bersama-sama tauladan. Bukan bercakap. Contoh melalui tauladan. Alhamdulillah. Jadi maknanya para penonton dan baca sekalian, yang ditekankan oleh juru didik kita ni, Cikgu Suzy ni, yang sedang menyiapkan ijazah PhD-nya tuan-tuan dan puan, ialah tentang contoh suri teladan. Yang kita mesti tunjukkan di rumah, mak bapak kena tunjuk contoh. Gantunglah baju elok-elok, susunlah baju elok-elok, susunlah selipar elok-elok, bersihkan bilik air elok-elok, kursi disusun elok-elok, kursi dah ditarik waktu makan, sorong balik kursi itu setelah habis makan. Pinggan sama-sama dibasuh, pinggan mak dibasuh, pinggan ayah dibasuh, susun pinggan elok-elok, toskan pinggan-pinggan itu. Ini saudara, berapa orang mak bapak ajar nak buat? Kadang-kadang saya tengok tuan-tuan, mak bapak tak nak tegur. Akhirnya mak saja buat. Ada anak dara 3 orang kat rumah itu.
Lepas makan, letak dalam sinki pinggan, mereka masuk bilik, melayan telefon. Ibu yang tua 67 tahun inilah yang basuh pinggan itu. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Kadang-kadang bilik anak dara kita, bila mereka pergi kerja, pergi belajar, mak pergi kemas bilik, mak pergi sidai seluar dalam, mak pergi sidai baju dalam. Tuan-tuan cuba bayangkan. Ini minta maaf saya menyebutkan, tuan-tuan. Tapi ini berlaku dalam masyarakat kita. Ini yang Cikgu Suzy menyebutkan contoh tauladan. Saya nak pergi kepada Dr. Izwan. Doktor, ya, tadi Cikgu Suzy menyebutkannya, ialah falsafah tu bagus, jasad, akal dan roh digabungkan untuk membentuk manusia yang namanya manusia muslim, manusia mukmin, manusia muttaqin, manusia muhsinin dalam kumpulan kolektiviti itu, insya-Allah. Tetapi masalah-masalah yang besarnya dalam sistem, doktor agaknya lain dengan saya, dengan Cikgu Suzy. Agaknya doktor mungkin daripada awal memang didikannya memang didikan agama. Sekolah rendahnya pun agaknya agama, sekolah menengahnya agama, sampai PhD-nya pun didikannya didikan agama. Mendengar hari-hari cikgu di depan, profesor di depan bercerita tentang satu ilmu akli dan ilmu nakli itu utamanya. Tapi bagi saya ni pula yang belajar secara sekular, pergi belajar di Amerika, lagi sekular, profesor saya kebanyakannya Yahudi yang tak pernah kenal pendidikan dalaman, pendidikan rohani. Jadi macam mana doktor kalau kita lihat, dan kita tengok di Malaysia pun sampai sekarang, kita dah merdeka, dah lebih 60 tahun dah kita merdeka. Tapi masih lagi tentang falsafah pendidikan negara itu terawang-awang begitu, tak dapat diisi kerana kita tengok di antara pendidik-pendidik sendiri, guru-guru besar sendiri, pengutus-pengutus sendiri pun ada kalanya saya lihat kurang yakin. Ada satu peristiwa sekolah. Ada sekolah tu berkat dengan surau, bersebab surau yang jadi surau Jumaat begitu ya. Cikgu besar minta ada pintu antara sekolah dengan surau itu, minta pintu itu disil, ditutup. Tak hendak pelajar-pelajar pergi menunaikan sembahyang berjamaah di surau itu. Ini dilaporkan kepada saya. Saya harap tidak betul, tapi dilaporkan kepada saya tentang rasa sebahagian daripada guru, sebahagian daripada murid merasakan bagaimana guru besar tidak menyambut untuk kita melahirkan, untuk merealisasikan falsafah pendidikan yang sedemikian. Jadi macam mana pengalaman doktor kalau simpati kepada kami ni yang pendidikan daripada awal sekular, pendidikannya hanya satu arah saja, hanya ilmu akli saja yang meninggalkan ilmu nakli. Adakah mungkin orang macam saya ni, ramai lagi, jutaan lagi, dapat melahirkan peribadi Muslim yang kita sebutkan ini? Macam mana, doktor? Baik, terima kasih Datuk, Cikgu Suzy dan sidang penonton dirahmati Allah sekalian. Saya kira yang kita bincang pada malam ni sebenarnya melengkapi antara satu sama lain, Datuk. Sebab tu saya biasa istilahkan ada beza orang yang belajar agama dan orang yang beragama. Nampak macam sama tapi tak serupa, Datuk. Orang yang belajar agama itu formalitinya daripada mungkin pendidikan rendah, menengah, masuk ke universiti sampailah mungkin tahap PhD. Maknanya dia dalam pengajian Islam, pendidikan Islam. Dan macam dikatakan tadilah, ilmu nakli itu sebagai terasnya. Tetapi kalau hanya sekadar belajar agama tanpa aplikasi, tanpa mengamalkan ilmu yang dia ada, yang setinggi gunung mungkin, maka ibaratnya sia-sia. Sebab itu pepatah Arab menyatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Apalagi kalau ada orang yang ilmunya menggunung tetapi tidak ditunjangi dengan peribadi yang baik dan akhlak yang mulia. Sebab ada orang yang berilmu tapi kadang-kadang dihinggapi pula dengan sifat sombong, Datuk. Ini masalah penyakit setengah orang berilmu. Ada beza pula dengan orang yang beragama. Boleh jadi macam kita bincang tadi, Cikgu Suzy ataupun Datuk sendiri, yang mungkin latar belakangnya bukan dalam bidang pengajian Islam, bidang pengajian agama. Tetapi dengan sedikit asas agama yang kita diterapkan, mungkin oleh guru-guru kita secara informal, sama ada yang kita dapat di kuliah ilmu di Masjid Surau ataupun secara media massa itu,
kita beramal dengan apa yang kita tahu walaupun sedikit, itu lebih bermakna bagi saya. Jadi kerana itu ada pengalaman saya ya Cikgu Suzy, Datuk, di Sarawak. Saya pernah di Sarawak 5 tahun di JAKIM Cangan Sarawak. Ada seorang guru besar ketika saya menyampaikan pengisian kepada anak muridnya yang daripada darjah 1 sampai darjah 6. Rupa-rupanya berceramah dengan anak-anak sekolah rendah ni memang sangat mencabar, Datuk. Kalau budak-budak sekolah menengah tu dia boleh faham cakap kita, suruh diam dia diam. Tapi budak sekolah rendah ni bercakap 5 minit kena buat aktiviti lain untuk menarik perhatian mereka. Jadi kata guru besar ini, setiap kali pagi sebelum masuk kelas, dia akan himpunkan anak-anak muridnya di dataran membaca surah Yasin. Dengan harapan anak-anak murid ni bila dah hari-hari baca Yasin, boleh hafal yang pertama. Yang kedua, dia terjaga dengan ayat-ayat Quran yang dia baca, dia dapat mengelakkan diri dia daripada buat benda-benda yang tak elok. Satu hari seorang anak murid ni, darjah 1, jumpa duit RM1 tepi longkang, Datuk. Dan dia bagi kepada guru besar tadi, dia kata, cikgu, ini duit saya jumpa di tepi longkang, dan cikgu tadi tanya, kenapa kamu tak ambil simpan? Saya bagi cikgu sebab ini bukan hak saya. Saya takut sebab saya baca Quran hari-hari. Masya Allah. Nampak tak, Datuk? Maknanya, kita rasa yang kita baca Yasin hari-hari itu seolah tak ada impact. Tapi sebenarnya, secara tidak langsung memberikan kesan, mungkin Mina suara sedar anak-anak ini, bila kamu dah baca Quran, kamu ada benteng dengan ayat-ayat Quran, maka di situ mengajar diri kamu untuk menjadi peribadi yang baik dalam kehidupan. Wallahualam. Itu pandangan saya, Datuk. Masya-Allah. Tuan-tuan, yang menarik apa yang Dr. Izzuan menyebutkan, orang agama dan orang beragama. Dua, tuan-tuan, dua. Orang agama yang pendidikannya macam Dr. Izzuan, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, sampai universiti, master, PhD, semua dalam bidang pengajian Islam. Tetapi dia kata ada, walaupun pengajiannya pengajian Islam, tapi laku perbuatan, kebolehan untuk melaksanakan ilmunya, agaknya kadang-kadang kurang, tidak bertepatan dengan ilmunya itu. Satu lagi yang dikata orang yang beragama, orang yang pendidikannya tidak mungkin alirannya aliran agama. Tapi dengan ilmu yang dia dapat, dengan bacaan-bacaannya, dengan usrahnya ni tuan, usrah ni. Itu yang sangat-sangat penting. Saya dapat belajar ke Amerika Syarikat misalnya, 6 tahun setengah berada di sana. Saya sangat seronok kerana usrah hari-hari di Islamic Center, tuan-tuan. Kalau di Pennsylvania, masa saya buat PhD di Madison, di Wisconsin, hari-hari kita dengan pelajar-pelajar yang dah ada PhD, orang mathematician, engineer daripada Palestin, daripada Jordan, daripada Syria. Masya Allah, tuan-tuan. Didik kita, didik hari-hari, tuan-tuan. Didik hari-hari. Usrah hari-hari. Usrah di Islamic Center hari-hari. Usrah rumah ke rumah pun selang-selang minggu ada rumah ke rumah. Jadi tuan-tuan dan puan, isteri kita pun terdidik, anak kita pun terdidik dalam suasana negeri kufar, negeri kafir, tuan-tuan dan puan. Tapi kita boleh hidupkan Islam, boleh hidupkan suasana Islam, boleh hidupkan personality Islam dalam suasana yang sedemikian. Apa yang saya nak sebut ni, tuan-tuan, saya nak pergi kepada Cikgu Suzy. Cikgu, dalam pengalaman cikgu lah, dalam pengalaman cikgu. Tadi sebagai pendidik, kita boleh teka sebenarnya, tapi teka-teka saja tak menarik. Tapi macam cikgu bercakap, mata cikgu melihat, telinga cikgu mendengar, kaki cikgu memijak, tangan cikgu menggerakkan, maknanya cikgu ada first hand information, first hand knowledge, first hand into practice, semuanya cikgu dapat lakukan. Jadi para penonton, yang saya nak tanyakan kepada cikgu ni, ambillah misalnya anak-anak di sekolah rendah, anak-anak di sekolah menengah yang kita di Malaysia ni, dan kita tengok, minta maaf saya sebutkan, tuan, pengalaman saya buat sama camp 35 tahun sekolah menengah terutamanya, sampai kepada college, university, dan termasuk sekolah rendah juga.
Tak boleh baca Quran, tak boleh baca Fatihah dengan betul. Sebutan tak betul, makhraj huruf tak betul, tajwid tak betul. Doa iftitah tak baca dengan fasih. Tahiyat awal, tahiyat akhir yang rukun itu tak dapat dibaca dengan baik. Tingkatan 4, tingkatan 5 mereka ini. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, di mana silapnya? Di mana poin yang mengatakan silapnya? Padahal sekolahnya hebat, latihan gurunya hebat, institusi pendidikannya hebat, semua hebat di Malaysia ni. Tetapi result outcome daripada itu tak sehebat sebagaimana yang dihadapkan. Di mana agaknya kelemahan tu, cikgu? Sila, cikgu. Okey, Datuk. Okey, dia lagi mencabar, Datuk, bila PDPR, Datuk. Bila MCO, sekurang-kurangnya dengan izin Allah, Alhamdulillah, macam sekolah saya, King Edward, ada satu pasukan guru-guru yang membantu semak bacaan tajwid, baca Iqra' balik, itu masa bersemuka, Datuk. Bila tiba MCO, berapa ramai pelajar yang keciciran. Bukan mereka langsung tak reti, Datuk. Pembudayaan latar belakang, maaflah kalau saya kata begini kan, saya pun daripada latar belakang bukan agama. Maksud saya, pembudayaan latar belakang, background keluarga. Di sekolah, guru boleh mengajar, membantu selepas waktu sekolah, cek balik bacaan, tajwid, bacaan Iqra', bacaan Fatihah, azan dan sebagainya. Alhamdulillah tahun ni kami dapat pengetua baru, nama dia Haji Sabri. Dia telah mengimarahkan surau tersebut. Tetapi apakan daya, MCO dan PDPR balik. Bila suasana tengah bersemangat, baru-baru ni bulan puasa, khatam Quran, tetapi bila jadi MCO, PDPR. So berjadi satu kekangan. Di sini, bila kami guru-guru buat catatan mengapa, apa yang berlaku didapati, maaf Datuk, ini kajian yang kami dapati. Yang pertama, ibu bapa sendiri yang tak solat. Bila ibu bapa sendiri yang tak solat, dia tengok mak pun tak solat, ayah pun tidak solat, macam mana nak solat? Tapi dekat sekolah, kalau tak solat, kami, cikgu-cikgu katakan waktu pagi kan, saya pukul 7.30 Datuk, pukul 7.30, saya kelas pagi pukul 7 sebab bantu, sebab cover balik ulang kaji. 7.30, bila pukul 7 tanya, siapa dah solat belum? Yang belum solat, saya suruh halau lah, maaf lah kata halau. Pergi surau, pergi semayang dulu. Sebab saya kata saya tak nak tanggung. Sekurang-kurangnya saya dah melepaskan tanggungjawab tersebut. So di sini Datuk, peranan guru limited, terhad di sekolah. Harap sangat peranan ibu bapa. Sepatutnya kan MCO ni kan, saya rasakan MCO ni adalah kenangan tahun lepas. Datuk tahu kan saya sangat seronok sebab kupasan semua. MCO tu telah merapatkan ukhuwah keluarga dari segi solat berjemaah. Pertama kali solat jemaah, hari raya, solat tarawih, kita berkumpul termasuk tahun ni. Tetapi bila seandainya kita tak mengambil peluang itu, ya Datuk, kita akui hidayah tu milik Allah. Tetapi kalau kita tak berusaha, saya tak cakap kita berusaha sebab setiap orang akan mengalami turning point dalam hidup. Macam Datuk tahu, Allah telah menduga saya, Allah mengambil arwah saya kan. So di situ turning point, kali kedua, belajar sabar. Orang senang kata sabar. So ibu bapa pun kena ada istilah sabar. Sebab sabar ada 3 kategori Datuk. Sabar untuk mentaat, taati perintah Allah. Sabar untuk melakukan kemaksiatan, jangan buat ya Allah Tuhanku, lawan hawa nafsu. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Kita boleh senang sebut Datuk, semua orang bercakap sabar. Bila hadapi, kita akan rasai. So begitulah ibu bapa. Kalau ibu bapa tidak mencari, tidak mahu memulai titik permulaan, sampai bila-bila benda ini akan berleluasa dan akan lagi mudarat. Kasihanlah kepada anak-anak kita. Tambah-tambah sekarang PDPR lagi handphone, lagi Allahu Akbar. Wallahu a'lam Datuk. So kesimpulannya, Masya-Allah. Allahu Akbar. Maknanya ibu bapa lah. Cikgu, doktor sejak kita bersiaran, tak masuklah yang luar-luar yang dalam sejarah hidup kita ni. Tapi sejak kita bersiaran setahun 4 bulan dah ni cikgu doktor memang tiap kali kita bersiaran, bertemu dengan permasalahan yang kita lalui ini, selalu dikaitkan. Hampir tiap-tiap penceramah, tiap-tiap ustazah dan ustaz, tiap-tiap aktivis-aktivis yang kita jemput datang, semuanya pointing to
the mother and the father, the parents. Seperti yang disebut oleh cikgu tadi. Kalau anak tak tengok mak salat, anak tak tengok ayah salat, dan tuan-tuan dan puan dalam pengalaman saya berjumpa dengan anak-anak, menanyakan kepada mereka yang mak dan ayah tidak jaga solat ni, minta maaf, saya minta maaf. Ini daripada mulut anak-anak sendiri. Boleh katakan bilangannya besar, terlalu besar. Yang jarang tengok abang salat, yang jarang tengok kakak salat. Akhirnya macam mana kita nak expect adik-adik ini bersalat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Ada setengah rumah ada kadang-kadang telekong pun tak ada, doktor. Telekong pun tak ada. Ada setengahnya, saya pengalaman peribadi tak mau sebut di mana pergi oleh kerana masa tidak mengizinkan, waktu asar dah sayup dah. Kita membuat satu kerja, buat survey ketika itu tanyakan kepada orang tu. Pergi rumah dia, orang tunjukkan kalau nak solat, nak mudah, nak cantik, ada ruang ke rumah tu. Pergi tanyakan kepada isterinya, kiblatnya di mana? Isinya tercari-cari, tuan-tuan. Mana kiblat? Tuan-tuan cuba bayangkan. Itu, saudara, apa yang saya nak sebutkan. Itulah bentuk. Tapi saya tidak mengatakan rakyat Malaysia ini majoritinya seperti itu. Tidak. Tetapi setakat yang diberitahu kepada saya, setakat fakta yang saya ada, yang baru disebutkan oleh Cikgu Suzy tadi, inilah realiti yang berlaku kepada sebahagian daripada anggota masyarakat. Dan sebagai orang yang saya rasa ni kaunselor, doktor adalah juga kaunselor. Macam mana tentang kata orang dia punya percontohan tu. Macam percontohan yang mesti ditunjukkan untuk membina personaliti Muslim di kalangan anak-anak sekolah rendah, anak-anak sekolah menengah. Tadi cikgu saya terbaca dalam Facebook, saya terbaca. Saya tak mau sebut siapa kan Alhamdulillah, dia tengok dia didik anak dia didik diri dia, didik isteri dia full. Daripada pukul 5.30 mereka bangun, sembahyang hajat bersama-sama, sembahyang sunat subuh, sembahyang subuh, baca Quran bersama-sama, tasmih Al-Quran, hafaz sebahagian daripada Al-Quran. Menjelang itu pernah sembahyang duha bersama-sama. Barulah mereka meneruskan dalam musim COVID ni, dalam musim MCO, dalam musim PKP dan sebagainya. Sampailah kepada tidur malam. Sebelum tidur malam apa nak buat? Selepas Isyak apa nak buat? Dilatih anak-anak itu. Selepas Isyak sembahyang sunat Isyak 2 rakaat. Tambah lagi sunat 2 rakaat sembahyang Isyak. Lepas tu baca tabarak, surah tabarak lagi. Baca sebelum tidur. Lepas tu baca lagi 3 kul sebelum tidur. Baca ayat kursi sebelum tidur dan baca doa tidur, barulah lelapkan mata. Masya Allah, saya baca tadi saya baca. Masya Allah, kalau inilah dapat diterapkan. Saya tadi teringat-ingat, saya nak rangkaikan balik semua ni. Saya nak tembakkan dalam semua sekali, dalam Facebook, dalam Instagram, dalam YouTube, di mana-mana pun. Memang jadual ni kita pernah tengok satu masa dulu, kehidupan harian. Kalau baca buku yang saya tulis, mendidik, mengkhidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Dan satu lagi buku namanya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Saya berikan acara itu daripada bangun tidur, saya taruh pukul 4.30 dengan tahajud dan sebagainya. Sampai tidur semula pukul 10.30 malam. Semuanya saling tak tumpah. Macam yang saya baca, yang dibuat oleh satu keluarga yang dipaparkan dalam Facebook tadi. Agaknya doktor dia tidak mudah. Dia tidak sukar sebenarnya. Dan saya tengok masa-masanya itu sesuai. Nak pergi kerja, ada masa pergi kerja. Nak sekolah, ada masa pergi sekolah. Nak pergi college, ada masa pergi college. Nak buat kerja rumah, ada masa buat kerja rumah. Nak beriadah, dia sebut tadi dalam Facebook tu. Nak beriadah, ada masa beriadah. Semuanya komplit. Jadi saya nak tanya kepada doktor lah. Saya sangat yakin. Saya tak tahu sebenarnya latar belakang keluarga doktor kan. Saya rasa doktor pun, saya rasalah mempunyai acara begitu mendidik anak agak. Acara begitu mendidik adik-beradik dan sebagainya. Macam mana doktor? Cerita yang macam itu. Baik, terima kasih Datuk, Cikgu Suzy dan sidang penonton. Saya kira inilah peranan yang kita kena mainkan bersama, Datuk. Bermula di rumah, sebab tu biasa disebut apa saja masalah di luar rumah bermula daripada dalam rumah. Kalau dalam rumah tak settle, dia akan bawa keluar, Datuk.
Jadi saya Masya-Allah. katakan dalam hal ini, mau tidak mau kita kena cek balik diri kita masing-masing, terutamanya ibu dan ayah. Sebab tu saya buat ungkapan, macam mana kita nak lahirkan anak yang soleh-solehah kalau kita sebagai mak dan ayah pun tidak soleh dan solehah kepada Allah. Sebab benda tu reflect Datuk. Once kita tak tunjuk contoh yang baik, kita tidak memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak, maka anak-anak akan mengikut acuan yang seadanya lah yang kita tunjukkan. Sebab itu kata seorang tabi'in, Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu, ketika ditanya apa maksud qurrata a'yun dalam doa yang biasa kita baca tu Datuk, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Kata Yahya bin Mu'az, maksud qurrata a'yun, sejuk mata memandang, itu adalah kamu melihat pasangan dan anak-anak kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini impian setiap keluarga muslim sepatutnya. Dalam Quran Allah sebut wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah ahli keluargamu untuk solat dan sabarlah dalam mengerjakan. Maknanya nak latih, nak ajak anak-anak solat ni pun Datuk bukan mudah. Tapi hikmah yang macam kata Cikgu Suzy tadi, bila musim MCO PKP ni sebenarnya inilah ruang untuk kita mempertautkan balik hubungan kasih sayang dan jemaah dalam keluarga tu. Saya biasa sebut, kita yang pergi sembahyang jemaah sebelum ni di surau masjid, biasanya ayah aja Datuk. Kadang-kadang isteri pun tak ajak sekali. Anak-anak lagi tak ketahuan hala. Apa benda dibuat pun tak tahu dalam bilik masing-masing. Jadi ayah seorang pergi ke masjid dan balik pun dia bawa diri dia. Tapi bila musim PKP ni, kita dalam rumah, kita sebagai ayah, di sini kita nak buktikan. Yang kamu pergi sembahyang jemaah di surau masjid tu, bila kamu terkurung dalam rumah ni, kamu buat ke tidak bersama ahli keluarga kamu. Ini cabaran paling besar Datuk. Saya pernah Datuk nak kejut sembahyang subuh. Waktu tu bolehlah, maknanya ahli keluarga terdekat boleh datang ke rumah. So ada anak buah dalam 3-4 orang yang bujang-bujang ni, umur antara 15 sampai 22. Jadi Datuk bayangkan, subuh waktu itulah pukul 6 pagi masuk. Saya mula kejut jam 5.50 pagi. Dah kejut seorang, bangun sekejap, dia bangun daripada tidur dia duduk. Itu pun masih lagi mamai lagi. Kemudian kejut pula yang kedua. Dah kejut yang kedua, yang pertama tadi tidur balik Datuk. Tidur balik. Akhir sekali, pukul 6.30 baru boleh semua ada di depan sejadah. 6.30 baru start solat subuh berjemaah. Makna kata bukan mudah bila kita nak suruh sembahyang jemaah di rumah. Kalau kita pergi seorang di surau masjid tu tak apa, kita dah ikut Bilal 10 minit lepas masuk azan, iqamah. Okey, kita pun selesai. Lepas solat sunat qabliyah subuh tu, kita pun sembahyang jemaah dengan imam. Tapi di rumah, realitinya tidak begitu Datuk. Dan inilah cabaran yang paling besar kepada ahli keluarga, bermula pada ibu dan ayah, untuk melatih diri dan anak-anak untuk solat berjemaah. Dan inilah peribadi Muslim yang sebenarnya kita tekankan, sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjayalah orang beriman yang salat mereka itu khusyuk. Kita ni jangan kata khusyuk, solat pun kadang-kadang tak cukup waktu Datuk. Sedangkan benchmark yang Allah letak tu, nak jadi orang beriman berjaya, solat mereka dah settle, khusyuk. Yang kita ni masih lagi bermain-main. Solat tu kadang-kadang tak cukup 5 waktu. Kadang-kadang dah solat tapi tak khusyuk pula. Jadi inilah permasalahan yang berlegar sekitar kita. Tapi macam mana pun kena teruskan usaha dan usaha, kerana Allah menilai usaha yang kita lakukan itu Datuk. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah. So, saudara yang saya muliakan sekalian ni, apa yang diluahkan oleh dua orang pendakwah kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan, sangat menarik. Memang selalu kita bincang benda ni, tapi dipackage-kan sebenarnya muka, disembahkan malam ini, tuan-tuan dan puan, dengan tajuk personality Muslim ini. Rasa-rasanya tuan-tuan dan puan, alhamdulillah lah,
saya harap para penonton ni, mungkin ada tempat-tempatnya tadi agaknya kita katakan kita menyebut nama mak dan ayah, yang kurang sembahyang mak dan ayah, yang tidak sembahyang mengikut anak-anak itu ialah mak dan ayah. Tuan-tuan, saya harap tuan-tuan bila kita mendengar mesej-mesej yang disampaikan begitu, kita positiflah tuan-tuan. Kita tidak menjuruskan kepada mana-mana orang, kita tak menjuruskan mana-mana pihak, kita tidak mengaibkan langsung. Program kita ni tidak ada niat walau sebesar zarah pun untuk mengaibkan siapa-siapa. Tapi kalau kita tunjukkan sedikit kelemahan-kelemahan itu ada pada diri saya, ada pada diri doktor, ada pada diri Cikgu Suzy dan sebagainya. Tetapi kita nak share, dalam kita share kelemahan itu, kita nak gugurkan kelemahan itu, gantikan dengan kekuatan demi kekuatan, kekuatan demi kekuatan. Inilah sebenarnya tingkat-tingkat yang ada dalam perjuangan seorang Muslim untuk membina satu pribadi namanya pribadi Muslim. Saya nak pergi kepada Cikgu Suzy. Cikgu, ialah cikgu masih lagi sebagai guru, sebagai orang akan menjadi orang ilmuwan dengan PhD dan sebagainya. Kalau kita tengok di depan dan tengok di belakang, toleh di belakang, tengok pengalaman cikgu yang sudah juga bertahun-tahun mendidik, tengok ke depan pula, Jadi yang kita bincangkan ni ialah yang ke depan nanti kita hendak. Malam tadi Ustazah Yohanis menyebutkan kita punya impian, semua orang Islam impiannya akhirnya ke jannah, syurga. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberikan kemenangan mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan, para penonton, dalam salah satu gesaan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Elakkanlah diri kita dan kaum keluarga kita seluruhnya daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini cikgu, dosa, pahala neraka, syurga, neraka. Ada kata orang, ada orang mengatakan, apa sebabnya kita dengan budak-budak ni kita nak ceritakan ke neraka ni? Apa masalahnya? Budak sekolah menengah ni kan kita cerita tentang macam mana nak menurunkan dunia. Pasal apa kita nak ceritakan tentang dosa-dosa, tentang neraka-neraka ni? Ada sebenarnya pihak-pihak yang tidak bersetuju. Dan ada orang yang menamakan sekolah-sekolah kita di Malaysia ni, dia kata sekolah dia terlalu agama sekarang di sekolah. Sekolah kebangsaan, sekolah biasa, dia kata terlalu agama sekarang. Macam mana respon cikgu tentang ada gesaan-gesaan yang seperti itu? Macam mana cikgu? Dalam konteks kita nak melahirkan manusia Muslim. Datuk, bukan orang lain. Saya sendiri pun terkena batang hidung, Datuk. Tak apa, Datuk. Nah, saya tak tipu je, Datuk. Sebab saya ada bagi satu ceramah, talks dekat sekolah menengah sains. Saya selitkan tentang subjek kimia, perkongsian kimia. Kemudian at the same time, saya selitkan tentang ilmu-ilmu agama. Dan saya dapat feedback, mereka kata, bukan jadi Cikgu Suzy sahaja, boleh jadi Ustazah Suzy, sebab selepas ceramah dan cikgu sekolah tu minta saya buat sesi motivasi sedikit, dan dengan izin Allah saya kongsi daripada apa pengalaman saya, dan ada yang menangis, sedih, dan saya kata semua bila saya tengok balik refleksi balik kepada ibu bapa. Bila ada hijab dengan ibu bapa akan berlaku pelbagai masalah. Begitulah dan sebaliknya. Okey, bila kita sebut mengenai akademik, so kita sebagai pendidik mesti seimbang, Datuk. Saya akui, Datuk, sebelum saya berdapat turning point dalam hidup, kan kita biasalah background bukannya background agama, tahu asal-asal sedikit. Kita akademik, mungkin akademik lebih. Dan ini kita bukan malu, takut nanti orang kata persepsi keagamaan. Tetapi Datuk, yang saya tengok perubahan sejak balik pada umrah 2015, pengalaman saya dengan izin Allah, saya pergi belajar sedikit ilmu, menuntut ilmu di pondok pesantren Aceh. Di situ saya rasa saya dapat aura bahawa jangan takut nak membuat baik, amal baik tersebut dan terapkan. Dan dengan izin Allah, setelah saya pulang daripada Aceh itu, saya cuba terapkan ilmu akademik dengan ilmu
sedikit agama ni kita bagi peringatan, walaupun sekolah saya non-Muslim, tetapi tidak salah. Terutamanya husnuzon. Ya, saya OKE ada seorang guru non-Muslim, ada datang jumpa saya. Suzy, why you teach them husnuzon? Is it about Islamic? I said, no, it's a wording. Saya cakap itu adalah bahasa husnuzon, iaitu bersangka baik, positif. Oh, sebab dia tengok budak-budak non-Muslim banyak sebut macam mindset husnuzon. Kita nak tarik aura positif. Kalau okay, be positive. Bila positif, simple Datuk. Orang dah biasa. Buat baik, semua dah biasa. When I say that hashtag husnuzon tu apa teacher? Dan di situ kita buat budaya camp. So contoh, bila kita mengajar topik chemistry for example, tentang tumpang satu topik kimia, panas, sejuk. Kita kait dengan hidup. Begitu juga kita sebut tentang pahala dosa tu kenapa? Sebab kita yang membuat pilihan, Datuk. Saya ada kisah pengalaman, kebanyakannya budak-budak lelaki sekolah saya sebelum ni. Saya baru pengalaman 17 tahun lah, tahun ni mengajar baru 17 tahun. So budak-budak ada berkongsi dengan saya. Mereka tahu kalau mereka kongsi dengan saya tidak pernah mencana, oh budak ni begini, budak ni tidak. Ada satu kisah, maafkan saya terpaksa cerita, dia kisah merokok. Contoh, perokok tegar. Sebab saya nampak, saya baru first time ajar dia, bibir dia hitam, gigi dia kuning. Masa saya mula ngajar, saya selotok dengan dia. So, bila kita hari-hari nasihat perlahan, tapi jangan marah. Ni kenapa saya rokok? Rokok tu haram. Kenapa kamu buat ni? Janganlah buat macam tu. Kita ubah kaedah pelbagai cara. So, apa berlaku? Lama-lama budak ni, dia daripada isap rokok, dia dah kurang-kurang. Dan yang paling terharu, Datuk, teacher, apa nak buat teacher? Saya kata, boleh tak bagi pukul 4 pagi atau 4.30 bangun? Dan saya kejutkan dia 4.30. Saya kata, cuba buat 2 rakaat. Solat. Dan apa yang berlaku setelah dia budaya, lama-lama perasaan nak buat jahat, dia kata teacher tak berani. Kenapa Datuk? Saya kata pada awalnya kita nak mulakan 2 rakaat, waktu pagi tu nak jumpa Allah, kekasih hati kita, seolah-olah macam ni. Hari pertama, ngantuk, gonyong muka, lambat lagi tidur. Hari kedua saya ceritakan dia, hari kedua bangun, gosok-gosok macam lihat-lihat. Hari ketiga, hari keempat, seolah-olah Allah tanya, Kenapa? Saya terpaksa menggunakan laras bahasa yang mudah untuk mereka faham. Hari ke-6, kenapa kamu? Hari ke-7, seolah-olah Allah menyentuh. Saya kata seolah-olah kita dapat rasai bahawa Allah menyayangi dan dekat dengan kita. So benda ni kita beri ruang dan peluang apa yang kita ada. Saya tak pandai untuk berhujah-hujah, Datuk. Tapi sedikit ilmu, Dr. Izwan lagi, ilmu agama dia sangat hebat. Tetapi saya sedikit ni apa yang saya dapat mampu. Kenapa? Seperti Dr. Izwan kata tadi, Allah tak melihat apa hasil kita, tetapi Allah melihat usaha kita sedikit sebanyak. Bagaimana kita untuk mengajar dan amal ma'ruf nahi munkar. Itu wallahu a'lam, Datuk. Alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian, ya, jam saya sudah menunjukkan pukul 10.14. Kita sudah bersiaran dah 1 jam, tuan-tuan. Hampir sikit lagi 1 jam. Tapi seronok, tuan-tuan ya. Tuan-tuan ya, saya nak yakinkan, nak pujuk dua-dua sekali ini. Paling tidaknya mereka akan bertemu dengan kita 4 sesi. Ada 3 sesi lagi. Minggu depan, minggu yang terlepas minggu depan, minggu yang terlepas minggu depan, insya-Allah. Dan kita nak bincang benda yang sama nanti, insya-Allah. Kita akan tengok, kita akan kembangkan sampai kepada peringkat nanti bila kita cerita tentang Muslim personality, sampai 4 kali, 4 sesi nanti sudah terbayang di hadapan kita. Apa dia? Image Muslim personality. Sudah terbayang di hadapan kita. Gambar-gambar siluet yang nampak tak nampak Muslim personality. Sudah nampak gambar-gambar yang jelas, hampir-hampir jelas, image yang jelas, bayang-bayang yang hampir jelas. Manusia Muslim personality. Dan akhirnya, minggu yang keempat nanti, nun di depan kita. Depan mata kita, tergambar manusia yang namanya Muslim personality. Jadi saya harap Cikgu Suzy, saya harap Doktor, kita minggu satu lagi, dan minggu satu lagi. Kita bersama-sama insya-Allah dalam program ini. Tuan-tuan, kita ada lagi sebenarnya. Saya nak berhentikan sekejap dalam 1 minit setengah begitu ya. Saya nak bagi tahu perkembangan yang terakhir. Cikgu Suzy pun dah lama agaknya tak dengar perkembangan terakhir mengenai beberapa perkara. Pertama sekali ya, doktor ya,
kita punya kompleks Anjung Husnul Khatimah itu, kalau tidak ada aral melintang, kalau tidak ada masalah teknikalnya, pada 1 hari bulan Ogos nanti, maka tertegaklah, terbenalah, piling akan bermula, insya-Allah. Di Bukit Ceraka, di Bukit Ceraka. Yang ini kompleks Anjung Husnul Khatimah ni tuan-tuan, satu-satunya dalam dunia. Satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia, satu-satunya di Selangor, dan kebetulan ditempatkan di Bukit Ceraka, dekat sangat dengan UiTM. UiTM yang kampus baru di Shah Alam di sana. Komplek baru tuan-tuan di Bukit Ceraka, komplek baru insya-Allah kita nampak. Fakulti itu kita nampak, kampus itu kita nampak, dan fakulti perubatan antara yang terbesar di kampus-kampus di Malaysia ini, di UiTM itu pun nanti pembinaannya pun kita nampak dekat dengan tapak yang kita akan mendirikan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah berharga 15 juta ringgit, total 15 juta. Daripada mana kita nak dapatkan dananya? 7 cara. Wakaf, zakat. Zakat ni bukan kita menerima zakat, tetapi zakat yang dikeluarkan oleh pengeluar zakat. Zakat, badan zakat akan memberikan certain amount, percentage balik kepada pemberi zakat untuk pemberi zakat itu sendiri mengagihkan kepada siapa yang dia nak diagihkan. Yang itulah kita memohon agar sebahagian daripadanya diagihkan kepada Anjung Husnul Khatimah. Tadi wakaf, zakat, sedekah, ya tuan-tuan ya, fidyah, amal jariah, fi sabilillah. Semuanya syariah compliant. Sumbernya syariah compliant. Dan kita adalah organisasi NGO, tuan-tuan dan puan, yang berhasrat untuk kita alirkan ilmu agama, alirkan pahaman agama, alirkan kekuatan agama untuk membolehkan insan-insan akhirnya bertemu dengan Allah, mati dalam husnul khatimah. Apa ilmu yang kita nak beri tuan-tuan ya, dalam kompleks Anjung Husnul Khatimah ni secara modul-modulnya, ilmunya ialah pendidikan hujung usia, mati dalam husnul khatimah. Pendidikan hujung usia, mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan, pendidikannya, syarahannya diberikan, teorinya diberikan, praktiknya diberikan. Habis saja syarahan 1 jam, nun di sudut sana ada pembimbing. Siapa yang tak selesa dengan Fatihahnya, siapa yang tak lancar Fatihahnya, nun di sudut sana ada pembimbingnya tuan-tuan. Sampai kepada peringkat mentor dan mentee. Mentornya, mentee ni kita, mentornya pembimbing, sampai kita boleh baca Al-Fatihah dengan makhraj hurufnya yang betul, dengan tajwidnya yang betul. Sekadar Fatihah kita dalam salat kita diterima oleh Allah, yang menjadikan Fatihah sebagai satu rukun salat akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan kata misalnya ada yang tak fasih tentang fardu ain, nun di sudut sana ada pembimbing fardu ain, bab taharah misalnya, bab mandi, bab bersuci misalnya. Tuan-tuan, ada yang saya tengok, yang pengalaman saya umur 70 pun tak berapa nak faham tentang mandi-mandi hadas dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Inilah yang kita nak bina, tuan-tuan. Dan saya nak menyebutkan untuk mati dalam husnul khatimah ni, tuan-tuan, tak jaga sembahyang, sukar nak mati dalam husnul khatimah. Tak didik isteri, tak didik anak, sukar nak mati dalam husnul khatimah. Menjadi musuh kepada mak ayah, musuh kepada mertua, musuh kepada ipar, tak boleh mati dalam husnul khatimah. Kedekut sangat nak bersedekah, sukar nak mati dalam husnul khatimah. Musuh kepada jiran tetangga, sukar nak mati dalam husnul khatimah. Hutang yang tidak berbayar, sukar nak mati dalam husnul khatimah. Okay, tuan-tuan, kita pula menyambut pahaman liberalis ni yang mengutuk Allah, mengutuk Rasul dan sebagainya, mengutuk Al-Quran pun kita sambut. Itu pun sukar untuk mati dalam husnul khatimah. Jadi inilah tuan-tuan, dan kepada anak-anak umur 15 tahun ke atas, dijemput nanti bila siap, setahun setengah siap nanti tuan-tuan untuk datang. Anak-anak ni kita didik sampai kepada peringkat mati mak, mati ayah, anak-anak ini akan mengelolakan daripada awal hingga akhir. Orang masjid hanya tunjuk cara tangan-tangan anak itu yang memandikan jenazah, tangan-tangan anak yang mengkafankan jenazah. Anak sendiri yang akan mengimamkan solat jenazah. Tak perlu lagi imam masjid, tak perlu lagi imam surau. Anak kita yang afdal menjadi imam, mengimamkan solat jenazah. Anak kita yang letakkan jenazah kita ke liang lahat.
anak kita yang menimbuskan kubur kita, anak kita yang mentalkinkan kita, anak kita yang mentahlilkan kita, dan anak kita yang menjaga harta dan duit yang ditinggalkan, supaya tidak ada satu sen pun yang dibelanjakan bertentangan dengan kehendak syarak. Saudara-saudara, tak ada dalam Malaysia, tak ada dalam dunia, tuan-tuan, ilmu, pengalaman, praktis yang diberikan dalam bentuk yang akan ditajuk oleh Kompleks Anjur Husnul Khatimah. Yang miskin free of charge, tuan-tuan, free of charge. Dengan makanannya satu hari 4 kali makan, tuan-tuan. Hotel 3 bintang, penginapan hotel 3 bintang, ada gymnasiumnya, satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Tempatnya, tuan-tuan, insya-Allah yang indah nanti, dengan bunga-bungaan, dengan hijau-hijauannya yang nyaman sebagai tempat berehat. Sambil berehat, kita nak mati dalam husnul khatimah, dididik untuk menjadi insan husnul khatimah, tuan-tuan dan puan. Jadi saya harap, tuan-tuan, kita perlukan, tuan-tuan infaklah, tuan-tuan zakatlah, tuan-tuan wakafkanlah, tuan-tuan sedekahkanlah, tuan-tuan fidyahkanlah, tuan-tuan buatkanlah amal jariah fi sabilillah untuk kita sama-sama bangunkan. Kalau kita dapat bangunkan ini, tuan-tuan, insya-Allah ini akan menjadi mercu tanda kepada dunia. Inilah syiar Islam, insya-Allah. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan, yang saya nak sebutkan ialah tentang buku-buku buku saya yang 3 itu. Sebenarnya 46 buku saya dah tulis, 43 buku saya dah tulis. 3 buku ni 3 serangkai, ada 2 bentuk sekarang ni. Bentuk konvensional, buku yang kita pegang buku tu, satu lagi yang e-book yang kita boleh tengok baca buku tu dengan telefon saja, tuan-tuan ni. Dapatkan 3 serangkai buku itu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, pada 26 hari bulan Jun, 26 hari bulan Jun, lebih kurang sebulan daripada sekarang, hari Sabtu, pukul 9.30 sampai pukul 12.30 hari. Tuan-tuan, kita buat webinar, seminar, workshop, tuan-tuan, bengkel kita buat, pukul 9.30 sampai pukul 12 hari Sabtu. Saya bersama dengan Ustazah Muzayyanah Abdullah. Ustazah Muzayyanah, dia orang, tuan-tuan, personality TV, radio, penulis buku, pendakwah, tuan-tuan, ahli fikir, ilmuwan, agamawan, akan bersama dengan kita. Saya dengan beliau akan mengendalikan program daripada awal hingga akhir. Dan program ini percuma, tuan-tuan. Percuma. Kita nak 500 orang, tuan-tuan, kita nak daftarlah segera. Tak payah bayar apa-apa, tuan-tuan. Tak payah bayar apa-apa. Pukul 9.30 sampai pukul. Inilah program yang kita buat, yayasan buat, tuan-tuan, untuk menimbulkan kesedaran, beri sedikit ilmu kepada teman-teman. Dan saya nak yakinkan semua wanita yang belum kahwin, yang sudah kahwin, yang muda, yang tua, yang dah mati besok, tuan-tuan, semuanya boleh jadi ketua bidadari syurga. Bukan setakat menjadi ahli syurga, bukan setakat menjadi bidadari syurga, mereka akan menjadi ketua bidadari syurga. Saudara, saya nak masukkan dalam pemikiran, saya nak masukkan dalam hati, saya nak jentik jiwa-jiwa manusia wanita di Malaysia ni. Kampung, bandar, penelayan, petani, anak orang kaya, anak orang miskin, tuan-tuan dan puan, semuanya boleh menjadi ketua bidadari syurga. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, siapa mereka, macam mana mereka, apa amalan mereka, apa amalan pagi, apa amalan tengah hari, apa amalan petang, apa amalan malam, apa amalan ahli keluarga, apa amalan dengan suami, apa amalan dengan anggota masyarakat, seluruhnya, tuan-tuan dan puan. Anak-anak kita kena tahu, ibu-ibu kena tahu, teman-teman yang sudah sangat dewasa kena tahu, untuk menjadi ketua bidadari syurga. Jadi 26 hari bulan Jun, hari Sabtu, pukul 9.30 sampai pukul 12, saya dengan Ustazah Muzayyanah Abdullah akan mengendalikan program ini, insya-Allah. Daftar sekarang, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di televisyen, ada di skrin itu, nombor-nombor telefon, tuan-tuan. Tuan-tuan panggil dan daftar terus, insya-Allah. Free of charge, no payment, tak ada bayaran, tak ada no yuran, tak ada, tuan-tuan, insya-Allah. Dan akhirnya, saudara yang saya muliakan sekalian, insya-Allah, marilah kita bersama-sama dengan program kita ni, tuan-tuan dan puan, program kita musim yang kedua sekarang ini. Malam ini kita menampilkan Dr. Izwan Muhammad Yusof dengan Cikgu Suzy, tuan-tuan dan puan. Kita akan meneruskan satu lagi soalan untuk round yang terakhir ini. Saya nak pergi kepada Dr. Izwan. Doktor, yang terakhir untuk siri ini. Kita ada 3 siri lagi untuk kita bicarakan Muslim Personality. Sebagai yang mengakhirkan kepada perbincangan pada malam ini, Doktor, kita kata tadi ibu bapa memainkan peranan. Dan kita tengok,
Malam tadi pun kita bincang dengan Ustazah Yohanis tentang persoalan ilmu ni. Kita tengok ya, gersang. Masjid di Malaysia ni besar-besar, cantik-cantik. Tuan-tuan tuan-tuan kalau pergi melawat di Afrika, tuan-tuan pergi melawat di Latin Amerika, tuan-tuan pergi even Eropah, tuan-tuan pergi melawat di mana-mana dalam dunia. Susah nak menandingi Malaysia ni, tuan-tuan. Susah. Tuan-tuan pergilah Masjid Putrajaya. Tuan-tuan pergilah Masjid Jalan Duta. Tuan-tuan pergilah masjid-masjid yang hebat-hebat. Di mana-mana pun. Masjid di Negeri Sembilan. Masjid baru di Sendayan di sana, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan tengok. Masya Allah hebat. Tetapi tuan-tuan memang besar. Masjid cantik. Antara 1 kilometer ada masjid. Antara 2 kilometer ada masjid. Di Malaysia ni. Tetapi saudara-saudara, masjid, kilang ilmu di masjid. Kilang ilmu agama di masjid. Kilang mendidik manusia-manusia Muslim, personality di masjid. Kita dapati tuan-tuan, kehadiran tentang majlis ilmu 1%, tuan-tuan. Kajian yang sudah dibuat di mana-mana taman, di mana-mana kawasan, kalau 3,000 orang, sepatutnya ada 30 orang di masjid. Kalau hujan waktu subuh, mungkin ada 7 orang saja di masjid. 7 orang kalau 3,000, tuan-tuan, berapa persen yang datang menunaikan sembahyang? Berapa persen yang menunjukkan ilmu? Ada satu trend yang baru ni, Ustaz, yang saya perasan, dan saya dah sebut dalam ceramah saya di masjid, di surau dan sebagainya. Maghrib mereka datang maghrib, ramai maghrib. Kadang-kadang sampai 5-6 saf maghrib. Habis saja maghrib, doa dibacakan, habis, balik. Semua balik. Bila azan isyak, semuanya datang balik. Majlis ilmu tak ada orang, kesian. Daripada 5 saf, dalam majlis ilmu ada 13 orang. 13 orang. Seorang duduk di satu tiang, seorang duduk di satu dinding, seorang bersandar di satu dinding. Itulah majlis ilmu kita. Saya nak minta, macam mana, Ustaz? Sebab ilmu ni sangat penting. Dalam apa pun, nak membangunkan personality Muslim ini, pokoknya mestilah ilmu. Tadi Ustaz menyebutkan, al-ilmu bila amal, kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amalan itu macam pokok tak ada buah. Jadi macam mana? Pokok ni tak ada buah langsung ni. Buahnya pun buah pokok jantan yang kita tanam. Macam mana nak melahirkan personality? Dia peringkat mukim, dia peringkat taman, dia peringkat kampung. Kalau misalnya institusi seperti masjid dan surau itu gersang dalam majlis ilmu, kehadiran dalam majlis ilmu. Macam mana, Ustaz? Baik, terima kasih Datuk, Cikgu Suzy dan sidang penonton. Saya kira ini antara cabaran kita, Datuk, ya, buat masa ini. Macam Datuk sebut tu memang berlaku realiti di banyak tempat. Maknanya solat maghrib ni datang ramai berjemaah, tapi kemudiannya waktu kuliah bermula, dia hanya tinggal beberapa kerat. Yang lain tu, dia akan pergi ke mana, Datuk? Mungkin pergi pasar malam, dia pergi ke kedai mamak, mengetih dulu, dia balik rumah sekejap, mungkin dia makan, then isyak dia datang balik. Jadi saya kira ini antara perkara yang sebenarnya perlu kita tekankan kepada jemaah di Korea masing-masing. Macam-macam mana pun kuliah ilmu ni ambillah masa antara maghrib isyak itu untuk duduk sebentar. Kerana Nabi SAW sudah menyatakan kepada kita, waktu para sahabat bertanya kepada Nabi, sebab Nabi kata macam ni, apabila kamu bertemu dengan riyadul jannah farta'u. Bila kamu nampak taman-taman syurga, maka masuklah ke dalamnya dan nikmatilah ia. Lalu para sahabat tanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah taman-taman syurga yang kamu maksudkan? Sebab yang kami faham, taman syurga ni hanya ada di akhirat nanti. Dekat dunia mustahil ada taman syurga. Lalu Nabi jawab, taman syurga dunia adalah hilakul dzikr. Halakah peringatan. Jadi ia merujuk kepada kuliah-kuliah ilmu yang dijalankan di surau dan masjid, khususnya dalam konteks tadi, maghrib dan isyak. Jadi hari ni Datuk, bila kekangan, MCO misalnya, lagilah kita tak dapat datang ke surau masjid, hanya AJK sahaja. Jadi apa alternatif? Sebab tu saya puji setengah masjid dan surau yang sudah mengadakan kuliah secara atas talian online. Jadi kami ni kena pergi ke Facebook page masjid dan surau
dan kami jadi host sendiri. Kami tekan butang FB Live sendiri. Dan yang menyaksikan tu mungkinlah ada dalam 7-8 orang, 10-15 orang. Tak apalah apa yang ada. Tapi nak ceritanya, surah dan masjid kena fikir ke arah itu. Selain daripada yang fizikal bersemuka, oleh kerana PKP hari ini, maka kekangan yang ada, jemaah tak dapat datang. Hanya AJK sahaja. Jadi saya kira ini cabaran yang perlu kita akui, Datuk. Sebab ilmu ni adalah suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa ilmu, manusia biasa tersesat jalan. Dan itu yang kita minta jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Masya Allah tuan-tuan. Kita harap sangatlah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tanya dan fikirkan. Kalau misalnya kita tidak hadir kuliah maghrib, tidak hadir di masjid, tidak hadir di surau, di mana lagi kita nak dapat kuliah-kuliah ilmu ni? Di mana lagi kita nak dapat punca-punca ilmu ini? Di mana lagi kita nak bertemu dengan pemberi ilmu ini? Di mana lagi kita nak tegur-menegur, senyum-bersenyum bersama-sama dengan ustaz-ustazah ini? Di mana lagi? Saudara-saudara, inilah yang kita kena fikirkan. Sebab, Cikgu Suzy tadi sebut, kalau ibu dan ayah tidak mainkan peranan, ibu dan ayah tidak memberikan contoh, masjid sebelah rumah memberikan majlis ilmu, kita bersembang, kita tengok TV, kita tengok drama. Macam mana anak kita? Apa persepsi anak kita? Cikgu Suzy yang akhirnya kepada Cikgu Suzy kita tengok cabaran terlalu banyak. Terutamanya cabaran dalam dunia moden. Cikgu tadi sebutkan, tapi rasanya peringkat awal tadi cikgu tak ulas lagi. Antara cabarannya ni tentang dunianya, dunia multimedia, dunia komunikasi, dunia gadget ini. Inilah saya nampak dalam khutbah yang saya sampaikan di masjid di mana-mana. Saya sebut benda ni. Inilah yang menjahannamkan kita. Inilah yang menjahannamkan akidah kita. Inilah yang menjahannamkan amalan syariat kita. Inilah yang menjahannamkan akhlak dan adab dalam kehidupan kita. Macam mana cikgu? Terima kasih Datuk, Dr. Zuan. Ini untuk bahagian part ini saya akui Datuk. Okey, oleh kerana kekangan MCO, pembelajaran dah bertukar secara online dan pelajar, ibu bapa menyediakan telefon, laptop. Nak tak nak kita ada teruskan pembelajaran PDPR orang panggil. Okey Datuk, ada parent telefon saya kisah begini. Apabila handphone diberi untuk PDPR, ya betul. Ketika tersebut, anak mereka belajar. Ini kisah benar Datuk. Panggilan telefon kepada saya. Tetapi bila tengok Telegram, rupanya dalam Telegram berapa lama kita boleh fokus kepada anak untuk waktu PDPR. Bila dapat handphone, dia cakap rupanya dalam Telegram itu kalau type saja, maaflah type je benda yang tak elok sedikit, dia akan keluar berjela-jela-jela. Itulah kelemahan dan cabaran yang paling besar. Yang pertama, ibu bapa rasa yang terutama yang bekerja ni, ibu bapa yang bekerja menelefon saya, Cikgu Suzy bagilah idea pandangan kepada KPM. Alhamdulillah baru-baru ini KPM memberi tinjauan soal selidik. Tidak salah menggunakan telefon bimbit. Tetapi tidak boleh terlalu kerap bermaksud ada masa tertentu. Kita nak mengawal kerana bila ada internet, Datuk, data, macam-macam boleh search. Terutama remaja berumur 14-15 tahun. So di sini kepada ibu bapa saya mengingatkan diri saya sendiri, ibu bapa di sana, saya pun sebagai ibu kepada anak-anak saya yang kita tidak boleh mengawal keadaan MCO ini. Tetapi apa yang patut buat, kita serah pada Allah, kita berikhtiar cara yang terbaik dan kan Nabi kata kalau kita nak luruskan hidup kita, solat. Betulkan solat, kita akan dapat luruskan hidup kita. Iaitu satu yang kata kunci dah sabar. Saya ada satu kisah tentang sabar. Allah SWT berfirman, maka sabar itu indah dalam surah Yusuf. Maka sabarlah dengan sabar indah terbaik. Sabar dari segi apa dalam konteks ni? Sabar mendidik anak, mengawal anak. Sabar bertaati Allah dalam masa sama nak mendidik anak kita. Hadis Nabi SAW, sabar itu cahaya yang memancar terang. Sabar. Sabar dari segi apa konteks ini? Kita nak menjaga anak, nak mendidik, nak menghadapi cabaran yang sangat hebat ni. Kata kunci sabar. Dan yang terakhir, yang ingin saya kupaskan,
Sabar. Perkataan sabar untuk penutup saya hari ini. Sabar untuk hadapi cabaran ini. Sabar itu indah. Allah pasti membalasnya. Biar apapun perspektif manusia, asalkan kita di sisi Allah tinggi darjatnya. Raikan kelebihan sifat mahmudah dan nyahkan sifat mazmumah. Jangan notahkan amalan muliamu, segera menggapai keampunan Allah, kerana Allah Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Sabar. Wallahu a'lam. Allah. Bayangkan ya tuan-tuan, guru chemistry bermadah, guru kimia bermadah tuan-tuan. Dan madahnya tuan-tuan, madahnya bertapakkan kepada kebesaran Allah. Madahnya bertapakkan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Madahnya bertapak kepada tuan-tuan dan puan-puan, igawan kita untuk menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Cikgu Suzy tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan Cikgu Suzy pada minggu depan, waktu yang sama tuan-tuan dan puan, iaitu hari Jumaat malam Sabtu pukul 9.15 bersama dengan Al-Fadil, sahabat kita, adik saya, anak saya pun tuan-tuan dan puan, kalau dari segi umur lah, iaitu Dr. Al-Fadil Dr. Rizwan Muhammad Yusof. Tuan-tuan, saya ditakdirkan malam ni malam yang kedua berada di IJN tuan-tuan. Ni tuan-tuan masih lagi tuan-tuan tengok ni di IJN ni tuan-tuan malam yang kedua ada sikit masalah sikit tuan-tuan dan puan yang saya diminta untuk duduk sementara di IJN ini untuk melihat kalau dapat diperbaiki. Ada sedikit masalah-masalah yang berkaitan dengan jantung dan sebagainya. Tapi apapun tuan-tuan dan puan, insya-Allah selagi saya dapat bergerak, selagi fikiran dapat teratur, dapat koheren, selagi kita dapat memecahkan kata orang keheningan malam ini dengan kita menyebut nama Allah dan Nabi-Nya dan menggemakan seruan Allahu Akbar, kebesaran Allah dan la ilaha illallah, insya-Allah lah tuan-tuan dan puan, kemungkinannya sampai bila-bila, sampai akhir hayat nanti dimintakan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di hospital pun ada dakwah, di antaranya yang berhenti dakwahnya tuan-tuan dan puan bila kita berada di kuburan nanti. Itulah berhentinya dakwah kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan, terima kasih kepada Cikgu Suzy, terima kasih kepada yang berbahagia sahabat saya Dr. Izwan Yusof daripada JAKIM, dan terima kasih kepada seluruh para penonton. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, tuan-tuan, besok pagi pukul 7 dengan Ustazah Umi Maudah, juga seorang pendidik, seorang pendakwah, seorang aktivis, seorang Islamis, seorang ilmuwan, seorang agamawan yang tuan-tuan yang tinggal di Baling di sana. Tuan-tuan, banyak dalam interaksi saya dengan beliau waktu beliau menyertai program-program kita yang lalu, nampaknya ini antaranya individu yang saya fikir tuan-tuan, dia bercakap, dia buat, dia bercakap, dia buat, dia bercakap, dia buat. Inilah tuan-tuan dan puan Ustazah Umi Maudah besok. Dan malamnya, besok malam pukul 9.15 macam ini, saya bersama dengan Ustaz Akib Abdullah. Nama tajuknya tuan-tuan, nama slotnya ialah Malu Bertanya Sesat Jalan. Malu bertanya sesat jalan. Tanyalah tuan-tuan, apa saja, soal akidah, soal syariah, soal akhlak, soal tasawuf, soal kehidupan beragama, soal berbagai-bagai soalan yang boleh ditanyakan tuan-tuan. InsyaAllah Ustaz Akib, lulusan daripada Azhar University, tuan-tuan imam kepada Masjid Wilayah Persekutuan, dan juga orang aktivis, salah seorang daripada orang di hadapan orang di frontliner kepada alam aman Palestin, yang membantu rakyat Palestin, sama ada di bumi Palestin ataupun yang telah disisihkan, yang kini berada di Jordan, di Syria, di Lebanon, di Morocco dan sebagainya tuan-tuan. Sebagai pelarian itu dibantu oleh Ustaz Akil Abdullah, insyaAllah, yang akan muncul besok malam pukul 9 suku, yang menjawab soalan-soalan di atas slot bertajuk Malu Bertanya Sesat Jalan, insyaAllah. Jadi cukup setakat itu. Terima kasih kepada para penonton. Jangan lupa tuan-tuan like and share, like and share, like and share. Saya ingatkan lagi sekali tuan-tuan, 26 hari bulan Jun tuan-tuan, saya bersama dengan Ustazah Muzayyana akan mendalikan webinar, seminar atau workshop atau bengkel
Nama bengkelnya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Percuma, tuan-tuan. Percuma. Daftar segera. Kita berharap dapat menghimpunkan 500 orang. Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Selatan Thailand, Indonesia akan bersama kita dalam webinar itu nanti, insyaAllah. Kemudian tuan-tuan, tolong bantulah. Komplek Anjung Husnul Khatimah. Dermalah, infaklah, zakatlah, wakaflah untuk kita sama-sama membangunkan Komplek Anjung Husnul Khatimah. Nombor 3, buku-buku, tuan-tuan, 3 serangkai dalam bentuk buku yang konvensional ada, satu lagi dalam bentuk e-book pun ada, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Husnul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC